Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Kalau anda dengar, pasti anda akan terkejut ya dengan pendedahan daripada Lokman Adam ini. Naratif jahat Fatipah sahabat-sahabat semua. Apakah naratif itu, apakah yang cuba mereka lakukan? Ya, jadi ini yang menarik untuk kita dengar bersama. Ya, pencerahan, pendedahan daripada Lokman Adam. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton dan juga dengar bersama video ini, sahabat-sahabat semua. Okey, soalan saya tu saya tak menyangkal perkara yang dimainkan ni, naratif yang dimainkan oleh PAS ni, sedikit sebanyak adanya bakal mengganggu-gugat ketenteraman di kalangan rakyat tu. Mungkin rakyat akan rasa risau dan sebagainya. Komen sikit. Tak, memang apa yang dimainkan ini menimbulkan kerisauan. Itu sebab posting-posting daripada puak-puak Perikatan Nasional ni, yang mana boleh menyebabkan orang panik, yang mana boleh menyebabkan orang gundah gulana, kan? Boleh menyebabkan orang hilang kepercayaan kepada kerajaan. Kalau orang percaya dengan posting-posting PAS ni, seolah-olah macam kerajaan hari ini tidak membela nasib sistem kehakiman syariah kita dan sebagainya, maka orang akan terpedaya dan akhirnya memusuhi kerajaan. So kita tak boleh biarkan benda ni, dan kita minta lah contohnya macam TikTok ni. Bila kita bicara tentang perkara ni, kita bicara benda yang benar, mudah saja kita kena red flag, ataupun kita kena apa dipanggil sebagai warning, ataupun kita kena shadow ban, Tetapi bila puak-puak yang menyalahgunakan TikTok, menyalahgunakan media sosial ni, dia cakap apa saja, tak ada pula sebarang tindakan. So benda ni perlu dikaji lah. Itu sebabnya saya memberi sokongan. Kalau kerajaan hari ini dah bagi warning banyak kali dengan kawan-kawan kita di TikTok ni, tapi masih lagi tidak dianggap benda tu serius, tidak diambil tindakan yang serius, dibiarkan platform ini dipergunakan, disalahgunakan untuk merosakkan pemikiran rakyat, dan menyebarkan fitnah yang keterlaluan. Saya rasa kita patut ikut 29 buah negara lagi yang hari ini bertindak tegas terhadap platform-platform yang gagal untuk memastikan bahawa mereka boleh berlaku adil, dan mereka bersedia untuk menapis kandungan-kandungan yang merosakkan pemikiran rakyat, dan kandungan-kandungan yang boleh memecah belahkan dan mengganggu ketenteraman awam, begitu juga dengan mengganggu keharmonian masyarakat yang berbilang kaum dalam negara ni. So we got to act fast and we got to be strict. Tak boleh suka-suka hati. Ini penting. Jadi saya sokonglah setiap tindakan yang diambil oleh YB Fahmi Fadzil, walaupun orang kecam dia macam mana. Yalah, kita nak puaskan hati semua orang susah. Kalau kita nak baik sangat, kita nak berlaku adil, memang kita kena adil. Tetapi kebebasan bersuara tidak bermakna bahawa rakyat bebas untuk memfitnah. Rakyat bebas untuk menanam sifat membenci sesama kaum. Itu tak betul. Dan kebebasan bersuara tidak bermakna bahawa rakyat bebas untuk mengapi-ngapikan dengan perkara-perkara yang bukan fakta, tapi lebih kepada auta, fitnah dan sebagainya. So benda ni kena diperbetulkan. Okey tu. Pagi tadi juga di sidang parlimen diblok pembangkang kerusi kosong. Sedangkan ini adalah tanggungjawab mereka sebagai ahli. Saya dah sebutlah, sepatutnya itulah diutamakan, bukan membazir masa untuk berarak dan sebagainya. Kita boleh berarak dan sebagainya, tidak ada masalah, tetapi isu yang mereka bawa ni isu yang sepatutnya dibetulkan di parlimen.
isu yang mereka bawa ni isu yang patut dibetulkan di Dewan Undangan Negeri. Platform dia. So itulah platform yang sepatut digunakan. Kan? Kalau macam isu Palestin, kita boleh cakap juga dalam parlimen. Tetapi kalau di dalam parlimen, kita dah ada kata sepakat. Pembangkang dan juga kerajaan dah bersetuju sepakat mengecam tindakan Israel. Kan? Dan membela umat-umat yang telah dianiaya di sana, di Gaza, kan. So sepatutnya kan kita tak perlulah berdemonstrasi sebab dah settle di parlimen. Tetapi untuk memastikan bahawa mereka yang bukan ahli parlimen boleh turut serta menyatakan bantahan mereka, menyatakan solidaritas mereka, maka dibolehkan untuk berhimpun dan sebagainya. Tetapi kalau isu yang melibatkan Badan Kehakiman Syariah yang dibawa ke mahkamah dan benda ni, peranan tu boleh dimain di peringkat parlimen dan peranan tu boleh dimain di peringkat Dewan Undangan Negeri Kelantan lah, contohnya. So kenapa tak gunakan platform itu? Ini double standard mereka. Mereka lebih nak bawa pergi ke jalan raya, bukan hanya untuk bak kata orang tu menegakkan atau memperkukuhkan mahkamah syariah, tetapi nak menggunakan isu ini sebagai political mileage. Terutamanya hari ini mereka sedang berhadapan dengan pilihan raya kecil di Kemaman, kan? Mereka mengharapkan apa yang mereka lakukan dapat menunjukkan seolah-olah kerajaan perpaduan ini tidak sensitif, tidak menjaga tentang kedudukan Badan Kehakiman Syariah. Mereka nak cuba gana support daripada orang Melayu, orang Islam dengan memberikan gambaran yang tak betul, seolah-olah macam kita tidak mempertahankan institusi Mahkamah Syariah. Padahal bila Adi Nick Allen dan juga Adi ke Idi membawa perkara ini ke mahkamah, ianya berlaku zaman Muhyiddin, kan? Dan juga berterusan ketika zaman Ismail Sabri, yang mana PAS juga berada di dalamnya. Kenapa 33 bulan tu tidak ada sebarang usaha daripada mereka? Kenapa sekarang pula tiba-tiba mereka nak jadi champion? Ini yang kita patut perhatikan betul-betul. Okey, tadi tu ada memetik berkenaan menggunakan platform yang betul seperti di dalam Dewan Undangan Negeri dan juga parlimen. Pada saya ianya menunjukkan kerajaan negeri Kelantan tidak cekap menguruskan undang-undang syariah. Atau ada pandangan sendiri ya? Saya rasa saya dah ulas dia cukup lah. Okey, kita pindah ke tajuk lain. Okey, baik tu. Soalan yang seterusnya tu kita melihat keadaan politik dalaman Perikatan Nasional ni semakin retak. Pelbagai hujahan, pelbagai kenyataan seperti tidak selari ni tu. Ya. Mungkin tu ada pandangan tu berkenaan isu ni. Yalah, masalahnya sekarang ni pun kita tengok dah nampak pecah belah di kalangan Bersatu dengan PAS ni pun dah makin ketara. Contohnya tak pasal-pasal Muhyiddin kena keluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa PAS sekarang ni dah tepu. Kalau tanpa Perikatan Nasional, mereka punya sokongan dah stagnan, tak boleh meningkat. Tak mungkin mereka ni boleh dapat sampai berapa banyak, 48 kursi sekarang ni, kalau mereka tak bersama. So dah ada tanda-tanda yang Muhyiddin kesan bahawa PAS ni pun nak pergi solo. Mereka dah nampak macam Bersatu ni jadi biawak hidup, kan? Mereka pula kena pikul Bersatu, kan? Bersatu tak menyumbang apa-apa. Dulu mungkinlah Bersatu boleh sumbang dari sudut keuangan, kan? Sekarang Bersatu dah bukan kerajaan. Kewangan mereka pun makin lama makin ketat, kan? Jadi mungkin atas faktor tu nampak macam sudah ada gerakan di dalam PAS untuk mencari payung baru. Saya mencari dahan baru untuk berpaut lah, payung lah tu, kan.
Dulu mula-mula dia berpayung pada UMNO. Bila dia sedar UMNO pun tak ada duit, dia berlari ke Abah, kan? Sekarang Abah pun tak boleh menjaga dia orang. Kita tengok Samsuri sendiri pun, kan? Itu pun dah ada kabar angin. Kenapa dia beria sangat? Seolah-olah sudah ada macam usaha untuk melobi untuk menjadi menteri di peringkat pusat. Kan? Kita pun heran kenapa dia beria nak menjadi ahli parlimen, kan? Adakah Muhyiddin nak menjadi Perdana Menteri balik? Tidak. Betul tak? Betul. So maknanya bila dia beria nak jadi ahli parlimen ni, sudah pastilah ada sesuatu hidden agenda, kan? Hidden agenda, sama ada ianya dibuat melalui parti, maknanya memang parti merestui usaha. Dalam arti kata lain, mungkin ada usaha untuk PAS bersama dengan kerajaan di bawah pimpinan Dato' Seri Anwar. Ataupun kita pun tahu juga Samsuri ni ada 2 kes mahkamah. Belum lagi lah. Belum lagi lah. Bakal. Kita pun tak terkejut sebagai langkah untuk menyelamatkan diri dia menjadi kluster mahkamah. Mungkin dengan menjadi seorang ahli parlimen dan memindahkan sokongan kepada PMX, itu juga mungkin boleh membantu beliau untuk menyelamatkan diri beliau. Ini semua orang-orang yang lahir zaman scheme of thing Muhyiddin Yassin. So cara berfikir dia lebih kurang gitulah, kan? Okey. Apa dia? Ada orang kata nanti nak jadi. Tak, kalau misalnya dia nak bertanding ahli parlimen untuk jadi Perdana Menteri, bukan sekarang. Pilihan raya akan datang, kau bertandinglah parlimen. Betul. Betul tak? Mungkin ada sebab. Kenapa dia beria nak sekarang? Sedangkan masa dia menjadi menteri besar, dia tidak mampu nak buat kerja jaga kawasan dia. Dia jadi menteri besar pun, memang betul lah, kadar hutang memanglah puak-puak PAS mendabik dada, mengatakan dia mengurangkan hutang negeri Terengganu. Memanglah, tapi sebab royalti minyak yang diberikan oleh pusat. Berapa bilion royalti minyak dia daripada semenjak dia menjadi menteri besar, kan? Bila pembangunan kurang dilakukan di negeri Terengganu, memanglah dia ada duit lebih untuk dia melunaskan pinjaman-pinjaman yang masih daripada 700 lebih juta sekarang ni dia dah lunaskan, dah ada lagi 200 lebih juta, kan? Kalau aku dapat 6-7 bilion macam dia dapat, aku pun boleh bayar benda tu. Dalam masa yang sama kita boleh teruskan dengan projek-projek pembangunan biasa, kan? So kena faham benda tu. Jangan ingat dia terror sangat. Kalau dia tidak dapat duit daripada pusat, daripada kerajaan negeri Terengganu, dia tahu macam mana nak mempelbagaikan sumber hasil kerajaan negeri, kan? Dan akibat daripada mempelbagaikan, dia diversify source of income negeri Terengganu, ianya menambah pertumbuhan ekonomi negeri Terengganu, KDNK Terengganu meningkat berlipat kali ganda, dan itu menyebabkan dia mampu untuk bayar hutang, lain cerita. Tetapi nampak gayanya source of income dia selain daripada royalti minyak ni, lebih kepada menjual tanah-tanah di negeri Terengganu. Dan itu pun tak menguntungkan, kerana yang untung bila dia jual tanah ialah kroni-kroni PAS, Pembeli. Puak-puak PAS, bini dia punya NGO, yang membeli tanah-tanah yang dia lelong dia jual pada harga yang luar biasa murah ni. Tanah yang dia bagi pada Khairunisa tu, nilai 29.3 juta ringgit, jual dengan harga 500,000 ringgit. Bila-bila masa kalau dia jual ikut market value, dia boleh untung hampir 60 kali ganda. Di mana datang logiknya? Okey, Tok, saya tertarik bila Tok cakap yang Samsuri ni tertarik untuk bertanding di parlimen dan sebagainya. Mungkin ada cita-cita berjawatan menteri penuh. Tapi dulu PMS pernah menyatakan dengan terbuka dia akan menerima PAS di dalam kerajaan perpaduan. Pada pandangan Tok sebagai seorang ahli UMNO, kan, apakah perlu atau tak? Kalau perlu, apa sebabnya? Kalau tak, apa sebabnya?
bagi saya sekarang ni, kerajaan hari ni sudah cukup kukuh. Bagi saya, kita tak perlu satu parti komponen baru untuk menyertai kerajaan. Tetapi PMX, dia ada pemikiran dia sendiri. Dia ada benda yang mungkin kita tak tahu. Jadi kita serahkan kepada budi bicara PMX. Kalau nak ikutkan ahli-ahli parlimen yang 4 orang ni bagi sokongan pun, kita pun rasa tak perlu. Tetapi sudah pasti ada asas-asas. Sudah pasti ada maklumat-maklumat yang biasa diterima oleh Perdana Menteri yang kita rakyat biasa tak boleh terima. Kita rakyat biasa tak tahu. Kita rasa mungkin tidak ada sebarang usaha untuk menumbangkan kerajaan. Tetapi daripada maklumat risikan oleh pihak polis, MIO, oleh jentera-jentera agensi kerajaan yang lain, kemungkinan besar maklumat yang PM terima berbeza daripada maklumat yang kita ada. So mungkin PM melakukan penerimaan sokongan ini berdasarkan maklumat-maklumat tambahan yang diterima tu. Ini kita kena faham. Okey, tapi tu dari pandangan saya lah, kalaulah PAS ni menyertai kerajaan perpaduan, sedikit sebanyak ada nilai tambah untuk kita mengembalikan sokongan orang Melayu terhadap kerajaan perpaduan tu. Betul, itu kita memang tidak nafikan ada nilai tambah. Tetapi kalau kita nak berkawan ini, biarlah kita cari kawan yang setia. Kesetiaan tu penting. Kita tengok kawan kita PAS ni, dia pernah berkawan dengan DAP. Sekerat jalan dia tak boleh pergi dengan DAP, apa dia tak cakap pasal DAP. Dia pernah berkawan dengan PKR. Dulu dia beria mempertahankan Dato' Seri Anwar. Last kali, hari ni apa dia cakap pasal Dato' Seri Anwar. Dia pernah berkawan dengan UMNO. Macam-macam kita bantu dia. Last kali dia kata dia yang bantu kita. Dia bantu Itik patah kaki. Sekarang Itik dah sihat, Itik tinggalkan dia. Padahal dia yang curang. Dah kahwin dengan kita, tiba-tiba pergi dengan jantan lain. Ini masalah dia. Dan sekarang kita tengok, dia dah mula bermasalah dengan Bersatu. Besok lusa dia tinggalkan Bersatu, dia pergi kat kita. So bagi saya lah, bukan kuantiti itu penting, tetapi kualiti itu lebih patut diberikan keutamaan. Kesetiaan itu yang mahal. Nak cari kawan ramai time kita senang. Tetapi nak cari kawan yang bersama kita ketika susah dan senang, dan tidak tikam belakang kita, dan tidak meninggalkan kita pergi kat jantan lain. Itu sangat penting. Kalau kita nak cari isteri pun, kita nak cari isteri yang boleh bersama kita masa susah dan masa senang. Bukan masa senang bersama kita, bila dia jumpa jantan lain yang kaya sikit, dia tinggalkan kita. That is very very bad lah. Alright guys, so itu dia pencerahan daripada Lokman Adam, sahabat-sahabat semua, dengan padu retorik dan juga naratif jahat yang sedang dibina oleh parti PAS ini amat membahayakan negara kita, khususnya keamanan, keharmonian di saat mereka membuat hasutan, menunggang agama seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam parlimen hari ini. Dan juga dikatakan oleh Muhyiddin sebelum ini, parti PAS adalah parti ajaran sesat. Jadi ramai orang bersetuju dengan pandangan yang diberikan oleh Muhyiddin ini. Jadi saya juga berpandangan seperti itu. Kerana itulah rakyat Sabah, warga Borneo, Sabah dan Sarawak menolak parti PAS ini. Kalau dalam PRU 16 akan datang ini, kalau mereka mau bertanding di Sarawak maupun Sabah, rakyat Sabah dan Sarawak sudah pun membuat komitmen untuk menolak siapapun calon daripada mereka. Mungkin orang itu daripada orang Sabah sendiri ataupun dari Sarawak,
pastinya kalau dia saja bertanding atas tiket parti Islam Malaysia akan ditolak habis-habisan. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu ya keharmonian, keamanan ya yang ada di negeri kita, di negeri Sabah, wilayah Sabah dan Sarawak ini dihancurkan dengan fahaman-fahaman yang menyesatkan orang. Itu pandangan saya, sahabat semua. Jadi bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pengkangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.